Mula sekali. Okey, cikgu mulakan Okey, cikgu mula. Daya gerakan. Okey, mula kita bincang daya impuls dan berat Okey, daya. Ini common dululah. Apa tu definisi daya? Daya ialah menarik, menolak, mengubah arah ataupun bahasa Inggeris dia push, pull, change the direction. Banyak lagi definisi yang sesuai untuk daya Jadi kuantiti fizik ataupun kuantiti vektor yang sesuai, daya adalah merupakan satu kuantiti vektor kerana dia mempunyai arah dan magnitude. Dianggap arah yang juga ajar minggu lepas arah yang ke arah ke kanan dianggap sebagai positif, ke kiri dianggap sebagai negatif, ke atas dianggap sebagai positif dan ke bawah dianggap sebagai negatif. Itu anggapan saja Kau boleh ubah pun arah tak apa Yang penting bila arah tu bertentangan dengan arah asal mesti nilai dia negatif. Itu maksud dia kan. Okey, formula daya formula daya kita guna ialah F sama dengan MA. Sebenarnya formula ini adalah merujuk pada F ni merujuk pada daya paduan. Daya paduan bukan daya umum yang dimaksudkan ni. Jadi daya paduan F sama dengan MA. Jadi nak tahu unit untuk daya senang saja. Unit M apa? kg kg. A adalah acceleration, pecutan, ms negatif 2. Jadi bila kamu gabungkan ni darab, jadi dapatlah kg ms negatif 2 ataupun Newton. Daripada persamaan ni kamu dah tengok. F sama dengan MA. Maksudnya F berkadar dengan jisim dan pecutan. Berkadar teruslah. Maksudnya daya berkadar terus dengan jisim, daya berkadar terus dengan pecutan juga. Kalau kamu tengok sini. Jadi kita tahu formula pecutan. Kita belajar awal hari itu, di mana A sama dengan V tolak U over T. Ni pecutan. Kita tahu definisi pecutan apa tadi? T adalah masa, jadi kadar. Bila tolak kita panggil perubahan. Kadar perubahan hal laju. Pecutan ialah kadar, T ni kadar, V tolak U, perubahan hal laju. V hal laju akhir, U hal laju awal. Jadi kita dari sini kita masukkan dalam formula A ni, kita masukkan dalam formula ni. Jadi F berkadar dengan M darab V tolak U over T. Daripada formula ni jugalah. Jadi kesimpulannya apa? F berkadar terus dengan MV tolak MU. M ni kita masuk ke dalam lah. M darab V, M tolak U kan. Jadi MV tolak MU. Jadi MV tolak MU kita dah belajar sebelum ni. Dia adalah perubahan momentum. Kita belajar momentum kan. Jadi perubahan momentum maksudnya hal laju akhir tolak dengan hal laju awal. Hal laju akhir tolak dengan hal laju awal. Ni dia. Jadi sebab formula ni adalah perubahan ataupun kadar perubahan momentum. Kenapa kadar? Sebab ada T dekat bawah ni. Sebab ada T kat bawah ni kita bagi kadar. Jadi kadar perubahan momentum. Jadi MV tolak MU bahagi T. Itu panggil kadar perubahan momentum. Apa nama lain untuk kadar perubahan momentum? Nama lain dia ialah, siapa tahu? Tak tahu tak apalah. Kadar perubahan momentum nama lain dia ialah impuls. Ni. Jadi bila kita tengok formula ni, kadar perubahan momentum berkadar terus dengan daya dan bertindak pada arah tindakan daya. Ni. Ini maksudnya kadar perubahan momentum. Okey kan? Jadi ia termasuk dalam hukum Newton yang kedua. Hukum Newton yang kedua. Kita tengok sekarang Okey, kita bagi gambar dua gambar ni. Tengok gambar pertama. Yang ni seorang tolak. Ini ada dua orang tolak. Kan? Jadi gambar pertama. Jadi objek yang sama jisim M, objek yang kedua jisim M. Dan kita dapati yang ini hal lajunya A. Mungkin 10, dalam 8 lah senang, 8. Ini tolak jadi 2 kali ganda. Mungkin jadi 16. 16 ms negatif 2. Okey, daripada gambar dua ni, kamu dapati apa yang kita manipulate. Siapa boleh jawab? Apa yang kita manipulate variable? Boleh ubah manipulasi kat sini. Gambar ni. Siapa nak cuba? Apa pun boleh ubah manipulasi kat sini yang kita ubah? Kamu nampak? Ya? Daya kan? Okey.
Daya merujuk pada bilangan orang yang menolak tu lah, kan? Bilangan orang yang menolak tu lah, bilangan yang tolak tu. Tu panggil daya lah. Jumlah daya, kan? Okey, tu daya. Boleh tak boleh? Pecutan. Daya. Okey. Jadi bila dua orang ni tolak lebih, jadi pecutan dia bertambah. Jadi maksudnya apabila daya bertambah, dua orang, pecutan akan bertambah. Jadi kita kata pecutan berkadar terus dengan daya yang dikenakan apabila jisim objek itu mala. Jisim mala ni maksudnya apa? Kita menggunakan jisim sama. M, ini pun M. Jisim yang sama, objek yang sama ditolak. Tapi tolak oleh orang yang berlainan lah. Bilangan orang berlainan. Okey. Jadi kita boleh buat di sini. A alpha F. A alpha F maksudnya apa? Pecutan berkadar terus dengan daya apabila jisim mala. Ni graf dia. Okey, cikgu nak tanya kamu. Dalam graf ini, ini pun boleh ubah apa ni? Manipulasi. Manipulasi maksudnya apa? Maxis. Manipulated variable pada paksi X. Maxis, kan? Jadi F adalah pemboleh ubah manipulasi. A adalah pemboleh ubah bergerak balas. Daripada graf ni kita boleh akan perolehi satu lagi yang panggil kecerunan. Okey, cikgu nak tanya kamu. Apa kecerunan graf ini sebenarnya? Siapa boleh jawab? Kecerunan graf ni apa sebenarnya? Berkadar terus. Memang dia berkadar terus. Tapi kecerunan graf ni kuantiti fiziknya apa? Kamu rasa apa? Apa je? Jisim. Jisim, kan? Jisim sebenarnya, kan? Tak apa. Okeylah tu. Sebab kecerunan graf tu mewakili pemboleh ubah dimalarkan. Okey, kan? Okey, tengok soalan ni pula, kan? Tengok soalan ni pula, gambar ni pula. Seorang tolak. Ni seorang juga tolak. Maksudnya F yang sama, daya yang sama. Tapi yang diubah ialah jisim. Ini ada dua kotak, ini ada satu kotak. Jadi jisim ini dipakai pemboleh ubah manipulasi dan pecutan pemboleh ubah bergerak balas. Kotak ringan boleh tolak laju lah. Kotak dah berat, dia tolak tak berapa laju. Jadi separuh daripada dia punya pecutan. Jadi pecutan berkadar songsang dengan jisim apabila daya yang dikenakan mala. Kita cikgu dah ajar kamu kan tentang hubungan F sama dengan MA. Jadi hubungan A dengan F, M, A dengan M adalah berkadar songsang. Tapi sebab kita nak jadikan dia garis lurus, kita buat graf macam ni. Jadi untuk graf ni ada dua maksud. Pertama, A berkadar terus dengan 1/M ataupun A berkadar songsang dengan M. Maksudnya bila M bertambah, banyak ni kan, A akan berkurang. Nampak kan? Bila M bertambah, A akan berkurang. Jadi bila kamu gabungkan kedua-dua ini, pemboleh ubah ni yang mengingatkan daya, jadi kamu akan dapat A berkadar terus dengan F, A berkadar songsang dengan M. Berkadar songsang kita letak per di bawah. Berkadar terus kita letak di atas F. Maka terbitlah formula F sama dengan MA ataupun F berkadar terus dengan MA. Terbitlah formula F sama dengan MA. Okey, ada soalan tak tentang slide ni? Ada tak ada? Tak ada. Soalan? Ada, alhamdulillah. Okey, cikgu teruskan ya. Okey, jenis daya. Daya ni banyak kan kita bincang dalam fizik ni. Kita ada daya geseran. Daya geseran ni kadang-kadang tak sebut nama daya, dia sebut geseran je, kan? Daya yang sentiasa menentang arah pergerakan daya. Kamu tolak ke kanan, dia pergi ke kiri. Tu daya geseran. Lagi satu kita panggil daya graviti atau nama lain dia boleh kata berat. Berat adalah daya graviti yang bertindak ke atas satu objek. Ni gaya graviti. Arah dia senang. Arah dia sentiasa ke bawah ataupun sentiasa ke pusat bumi. Okey kan? Lagi satu daya tujahan. Daya tujahan bila kamu tolak ke mana tu panggil daya tujahan. Tolak ke depan, daya tujahan. Rintangan angin. Bila rintangan angin ni macam daya geseran jugalah, kan? Okey. Dia melawan arah pergerakan tu ataupun panggil daya seret, drag force, kan? Tindak balas normal ada lagi satu.
Kan? Daya yang bertindak ke atas satu objek pada arah atas. Berat ke bawah. Jadi kamu tengok nanti lah kan. Daya apung, tunjuk gambar lah senang. Nampak? Ni daya angkat untuk kapal terbang. Ni daya ke depan. Ataupun daya tujah ke depan. Ni daya seret, drag force ataupun rintangan angin pun boleh kan. Ni berat. Untuk benda yang berada dalam air pula dan terapung di permukaan air, ini panggil daya apung, buoyant force. Yang ke bawah ialah berat. Tengok, berat sama kan? Maksudnya semua objek ada satu daya yang sama, itu berat. Okey, tengok ni. Kereta pula. Berat juga. Sama. Daya ke depan. Kadang-kadang panggil dia jam boleh ni kan. Daya geseran. Tindak balas normal ke atas. Macam tu kan. Itu daya-daya yang ada dalam. Kita akan belajar nanti. Atau satu lagi, daya kalau benda tergantung, kita panggil daya tegangan tali. Biasanya tak sebut tegangan tali. Tak sebut daya tegangan tali, sebut tegangan tali. Tegangan tali unit dia adalah Newton juga. Jadi semua ini adalah unit dia adalah Newton. Sebab dia adalah daya. Boleh faham kan? Ni cikgu ajar ni ada yang ke depan sikit, ke belakang sikit punya ni kan. Supaya kamu nampak skop tu besar sikit kan tentang daya. Okey, kita pergi pada daya bersih. Apa tu daya bersih? Bersih maksudnya kan. Daya bersih ada dua kaedah kita mengira dia. Cikgu panggil nama kaedah dia. Kaedah pertama kita panggil plus minus. Maksudnya kita tengok bersih dia berapa. Kan? Kaedah kedua kita guna formula. Itu F sama dengan MA. Yang cikgu terang tadi, F ni adalah daya bersih. M ialah jisim, A adalah pecutan. Okey, kita tengok soalan ni kan. Tengok soalan ni betul. Okey, daya seimbang dan daya tidak seimbang. Daya seimbang maksudnya daya kiri sama dengan daya kanan. Daya kiri apa? 5 Newton. Daya kanan? 5 Newton. Maksud daya ini adalah berada dalam keadaan keseimbangan. Jadi daya bersih dia berapa? Siapa boleh jawab? Daya bersih berapa? 5 sini, sini 5. Berapa daya bersih? Ya, kosong. Sebab jumlah daya kan. Daya ke kanan dianggap positif 5 tambah dengan negatif 5. Daya ke kiri. Daya ke kiri tu. Jadilah daya yang tidak seimbang. Kan? So, daya seimbang. 5 dengan 5 jadi kosong. Kan? 5 tolak 5 kosong lah. Daya bersih kan. Okey. Bila kita guna formula. Tadi guna kaedah plus minus. Tolak-tolak. Kiri kanan tolak. Yang kedua kita guna formula. Jadi F sama dengan 0 Newton. Jadi daya bersih sama dengan F sama dengan MA. M kita tahu 2, tapi katakan A-nya kita tak tahu. Tapi bila kita gantikan, yang pertama 2A sama dengan 0. 2A datang dari mana? Dengan kaedah pertama, itu formula. 0 dia datang dari mana? Dengan kaedah daya bersih. Tolak. Kan? Jadi kita dapat A juga sama dengan 0. Apa kesimpulannya? Bila A 0, F akan jadi 0. Bila A 0, F akan jadi 0. Okey, tengok keadaan ni pula. Keadaan ni yang kedua. Yang nombor 4 ni dia kata daya yang tidak seimbang. Tak seimbang maksudnya daya kiri tak sama dengan daya kanan. Okey. Mana daya lebih? Belah kiri ke belah kanan ni? Mana daya lebih? Belah kiri. Ya, belah kiri. Jadi objek ni akan bergerak ke sebelah kiri. Boleh kan? Objek ni akan bergerak sebelah kiri. Berapa daya dia? Kamu kena tolak. Dayanya ialah, tadi cikgu lupa juga ni, daya paduan sama 0. Betul lah, tak apa kan? Tolak, kamu akan dapat 7 tolak 5 sama dengan 2. 2 Newton. Kamu pun negatif 2 pun tak jadi masalah. Tapi negatif tu cuma menunjukkan arah saja. Kalau 2 Newton pun no problem. Jadi daya bersih sama dengan, kita guna formula F sama dengan MA. Betul tak? F sama dengan MA. Dan kita dapati daya bersih tidak sama dengan 0. Itu 2 lah. Jadi guna F sama dengan MA sama dengan 2A. MA. MA 2A. Jadi 2A sama dengan 2. 2A ni kita dapat daripada kaedah pertama, itu 7 tolak 5. 2A. Kaedah kedua sama dengan 2. Kan? Itu dapat. Jadi 2A sama dengan
2. Jadi A sama dengan 1 ms negatif 2. Cikgu tersilap sikit sebut kan. 2A ni dapat daripada formula. 2 ni dapat daripada plus minus 7 tolak 5. Boleh faham? Jadi kita katakan sini daya paduan adalah bukan sifar. Kenapa bukan sifar? Sebab ada 2 Newton. Okey. Objek memecut. Kenapa objek memecut? Kerana dia mempunyai nilai pecutan. Untuk kes yang kedua ni, pecutan dia tak ada. A sama dengan kosong. Bila pecutan sama dengan kosong, ini bermaksud, pecutan sama kosong bermaksud laju malah, constant velocity ataupun objek itu tidak bergerak, berada dalam keadaan rehat. Boleh faham ke ni? Boleh faham tak? Clear tak? Boleh cikgu. Boleh. Ya, okey, tak faham boleh tanya kan. Yang berkaitan dengan slide ni je lah kan. Okey. Okey, kita pergi. Kalau benda yang panjang, kamu akan tanya cikgu lain lah, tempat lain kan. Okey. Boleh WhatsApp cikgu tak apa. Ada pelajar WhatsApp cikgu tanya soalan. Okey, bagus kan. Okey, kat soalan seterusnya kita bincang. Ni. Sama-sama jawab lah. Kan? Dia kata hitungkan pecutan blok di bawah. Cuba kamu tengok sekarang. Dia bagi tak daya? Daya kanan dia bagi 8 Newton. Daya kiri dia tak bagi kan. Jadi kita anggap daya kiri tu dia berada dalam permukaan licin ke apa tak tahulah kan. Jadi kita anggap daya tu kosong lah, daya kiri. Jadi kita dapat kat sini daya dia betul adalah 8 Newton. Maksudnya 8 Newton tolak dengan kosong. Kosong maksudnya permukaan licin, smooth surface. Bila permukaan licin, kita menganggap bahawa geseran sama dengan kosong. Jadi dapat 8 Newton. Okey, ini kita guna kaedah plus minus. Bersih, daya bersih kan. Kaedah kedua kita guna formula. Formula mana M sama dengan 2. A kita tak tahu sebab dia tanya pecutan. Jadi kamu gantikan. Jadi 8 sama dengan 2A. 2A. F dah tahu 8. Kita ambil daripada sini. Boleh faham ke ni? Boleh tak? Boleh kan? Boleh. Okey, teruskan lagi. Jadi dapat A lah. A sama dengan 4 ms negatif 2. Okey, cikgu nak tanya yang kamu lah. Okey, berapa daya untuk B ni? Berapa daya bersih dah? Ni arah ke kanan. Ini pun arah ke kanan. Ni berapa daya ni? 20. 20. Ya, pandai. 20. Tambah. Sebab apa tambah? Arah yang sama. Boleh kan? Arah yang sama. Jadi F dah tahu lah. 20. Tersilap ni 8 ni. 20 kan? Cikgu tersilap. Wrong typing kan? Jadi kita masuk sini. 20 ni. Tersilap kan? Sini 20 MA. Ni formula 5A. 5A. 5 darab dengan pecutan. Jadi A sama dengan 4 ms negatif. Maksudnya 20 per 5. Boleh kan? Cikgu tersilap ni kan? Okey, C. C pula kan? Okey, berapa daya bersih ni? 16. Ya, 16. Bagus. 18 tolak 2, 16. Jadi bila guna formula, 16 sama dengan 10A. 10A. Jadi A ni kita bawa ke sana. Cikgu tersilap lagi. Betul. 18 tolak 2, 16. 16 bagi 10. Jadi 1.6 ms negatif 2. Ni kaedah dia kan. Okey, yang seterusnya. Ni pula. Daya. Tapi dia bagi tahu ni F ni. F ni menunjukkan permukaan kasar. Kasar maksudnya ada geseran. Okey kan? Ini 5 Newton. Ini 5 Newton. Ini 10 Newton. Jadi daya dia 10 tolak 5. 5 ni. Tolak lagi 5 maksudnya tolak geseran. Boleh faham kan? Geseran ataupun daya tambahan ke belakang tu kan? Jadi kita gantilah. Jadi pecutan dia sudah tentu A sama dengan kosong. Kenapa A sama kosong? Sebab daya sudah kosong. Bila daya kosong, pecutan adalah sama dengan kosong. Boleh kan? Okey, kita pergi slide yang berikutnya. Seorang lelaki menolak troli yang berisi kotak 5 kg di atas permukaan licin. Okey, apa yang kau faham dengan permukaan licin tadi?
Apa maklumat dapat daripada permukaan licin? Acceleration daya equal to geseran. 0. Ya, geseran sama dengan kosong. Boleh? Jika dia menggunakan daya 30 Newton. Bagi daya tu F lah tu. Kita tengok sini kan. Maklumat yang ada di sini 5 kg. Kutip maklumat dulu. 5 kg. 30 Newton daya ke depan. 30 Newton. Jadi dia tolak ke depan kan. Geseran daya ke belakang. Kosong. Sebab dia kata permukaan licin. Permukaan licin. Daya ke belakang sama dengan kosong. Itu geseran. Jadi kamu gantikan. Guna kaedah plus minus. Daya ke depan tolak daya ke belakang 30 Newton. Boleh kan? Ni panggil daya bersih. Atau juga plus minus tadi itulah. Lepas tu gantikan dalam formula F sama dengan MA. F dapat dah 30. A tak tahu. M 5. Gantikan jadi A sama dengan 30/5 6 ms negatif 2. Ini cara nak kira daya. Daya paduan tu lah. Daya yang tu lah. Daya pula. Pecutan. Pecutan juga silap. Pecutan. Okey, itu buat soalan ni. Seorang pengayuh basikal mengayuh basikal 120. Masa baca kena salin soalan. 120 Newton. Situ. Ke depan rupanya. Kira jika jumlah jisim. Belakang ni daya. 20 Newton. Geseran. Okey kan. Jisim berapa? Daya bersih 120 tolak 20. Jadi 100 Newton. Ataupun kita guna formula F sama dengan MA. Gantikan kan. F sama dengan MA. M sama dengan 80. Jadi kita gantikan dalam persamaan itu. Jadikan A sebagai tajuk rumus. Sebab A adalah pecutan. 1.25. Boleh kan? Okey, jadi dapat 120 tolak 20/80. Jadi apa jawapannya? Apa jawapannya kelas? 1.25. 1.25. Okey, 1.25 kan. Jadi unit dia ms negatif 2 untuk pecutan. Boleh kan? Ni cara-cara kita nak kira ni. Okey, nombor 2. Manakah sistem berikut yang menghasilkan pecutan maksimum? Cikgu dah cakap tadi kan, kalau pecutan tu kosong, daya akan jadi kosong. Kalau pecutan maksimum, daya mesti apa? Kau boleh jawab. Maksimum. Ya, daya mesti maksimum. Jadi dalam kes ini kita kena cari daya yang maksimum. Sebab jisim semua adalah sama. Jadi pemboleh ubah manipulasi adalah daya. Boleh kan? Daya yang ni. Yang bergerak balas ialah pecutan. Pecutan dimalarkan adalah jisim. Okey. Jadi kita kira yang pertama. Agaknya berapa untuk A? Daya bersih dah. Berapa A? Berapa A? 20 Ya. Bagus kan? Untuk A, daya bersih adalah 20. Untuk B, siapa nak cuba? Negatif 20. Negatif 20 Newton. Okey, negatif 20 kan. Negatif tu boleh kamu abaikan sebab negatif menunjukkan arah daya tu ke kiri. Boleh faham kan? Kan? Nak jawab 20 pun no problem. Okey, C 20. 20. 20 juga. Nampak gayanya A, B, C sama, dah tentu jawapan D lah kot. D berapa? 24. 28. Jadi pecutan maksimum perlukan daya yang besar. Daya yang maksimum. Jadi daripada formula dia F sama dengan MA apabila pecutan maksimum perlukan daya yang maksimum. F besar perlukan A besar ataupun A besar perlukan F besar. Boleh faham kan? A besar perlukan F yang besar. Ini contoh. Jadi jawapan ni ialah D. Boleh faham tak ni? Clear kan? Boleh. Boleh faham. Alhamdulillah. Kita teruskan lagi. Okey ni. Kereta Raja menunjukkan sebuah kereta. Jisim dia bagi dah. Jisim dia bagi. Sedang bergerak dengan. Tulis salin jisim ni kan. Pecutan. Nampak pecutan A kan. Pecutan A. A sama dengan 2.
Okey, cikgu tak tulis unit sebab apa? Sebab dah apa kita panggil? Dah pakai unit SI. Jadi tak perlu unit double lah kan dalam kes ni lah kan. Lepas tu kita tengok dia bagi daya geseran dia 900. Kan? 900. Tapi daya yang dikenakan tidak diberi. Ni daya yang diberikan tak beri. Pecutan dia 2. Daya ke depan tak bagi. Daya ke belakang dia bagi. Jadi oleh itu daya bersih dia berapa? Daya bersih dia ialah kita anggap daya ke depan tu adalah F. F tolak dengan mana geseran ni? Okay, geseran. Daya geseran kita buat G, daya ke belakang, contohlah kan. Daya yang dikenakan kita kata T lah, contoh T kan. Ni tak standard lah kan. Ada punya apa kita panggil apa? Dia punya apa? Simbol. T ke depan, G tu ke belakang kan. Okey. Jadi kita ambil sini daya bersih sama dengan apa? Siapa boleh jawab? F tolak 900. Ya, T tolak dengan 900. Betul kan? Jadi daya ke depan tolak geseran, jadi T tolak dengan 900. Ini kaedah panggil daya bersih ataupun cikgu panggil plus minus, dan seterusnya kita guna kaedah formula, itu F sama dengan MA. M berapa? M dah tahu tadi 1000. A berapa? A ialah 2. Jadi gantikan. Gantikan dapat 2000, kamu samakan yang pertama dengan yang kedua. Ini kaedah daya bersih ataupun plus minus. Ini adalah kaedah formula. Kita gunakan bersama. Jadi kita dapat jadikan T sebagai tajuk. Jadi T sama dengan 2900 Newton. Dapat tak? Jadi jawapan dia adalah D. Boleh? Boleh belajar Boleh cikgu. Boleh. Okey. Kita pergi pada yang kedua. Tengok Raja 5 menunjukkan kereta mainan. Kita mainan ke ni? Berisi 4 kg. Jadi kita mainan lah 4 kg kan. Kereta ditolak. Kita mainan besar lah kan. Tolak ke depan dengan daya 10 Newton. 10 Newton. Daya geseran diberi 2 Newton. Okey. Berapakah pecutan kereta mainan itu? Jadi cikgu nak tanya kamu dulu. Berapa daya bersih kereta ni? Pertama, 4 kg dia bagi. Yang kedua, 10 Newton. Daya ke depan, T. Okey, ke belakang, 2 Newton. Daya bersih berapa? 8. 8 8. Newton. Jadi dia bersih sama dengan daya ke depan tolak geseran. Jadi 10 tolak 2 sama dengan 8. Atau boleh guna formula F sama dengan MA, M sama dengan 4, A kita nak cari soalan minta. Jadi kita samakan. Samakan. Kita dapati sini 8 bahagi 4. A sama dengan F ialah 8, M ialah ni lah. Sila A. Ni bagi 4. M ialah 4 yang atas ni. F 10 tolak 2 je. 8 kan. 8 per 4. Jadi kamu dapat 2 ms negatif 2. Boleh faham kan? Ada soalan? Tak ada kan? Ni kaedah kita. Alhamdulillah. Okey, kita pergi satu lagi. Raja menunjukkan kereta lumba Formula 1. Mengapa jurutera pereka kereta menggunakan bahan komposit yang ringan membuat badan kereta walaupun enjinnya sangat berkuasa? Bila dia gunakan bahan yang ringan, maksudnya telah buat apa? Membuat jisim yang kurang. Betul tak? Bila jisim kurang, maka apa jadi? Apa jawapannya? A, B, C, D. Rasa kamu apa jawapan? A. A, kan? A. Okey. Badan komposit yang ringan, jisim yang rendah. Bila jisim rendah, kita guna formula F sama dengan MA. Bila jisim rendah, pecutan adalah tinggi rendah? Tinggi. Tinggi. Kan? Okey. Jadi jawapan ni ialah okey. M rendah, A tinggi. Dia berkadar songsang. M rendah, F rendah. Dia berkadar terus. Kalau dengan F lah. Okey kan? Okey kan? Boleh kan? Tapi jawapan paling tepat A lah. Pecutan bertambah jika jisim
berkurang. Berkurang sebab apa? Bahan komposit yang ringan. Boleh faham kan? Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya sebelah tu. F1, F2 dan F3 merupakan daya-daya yang sama. Maksudnya nilai yang sama. Magnitude yang sama. Kan? Kalau sini 10, ini pun 10. 10. Cuma arah dia berbeza. Arah dia akan jadi negatif lah. Okey kan? Rajam mana akan menunjukkan daya paduan yang maksimum yang bertindak ke atas blok itu. Jadi kamu anggap ni 10. Ini ke kanan 10. Positif 10. Ini positif 10. Ini pun positif 10. Okey, untuk A berapa daya bersih dah? Kalau buat 10. 30. 30. Ya, katakanlah kan. 30. Sebab semua arah sama. Untuk B berapa tu? Untuk B berapa? Asalnya B tu berapa? 10 kan? 10. 10. Sebab ini 10, ini negatif 10 tambah dengan 10 tambah dengan 10. Jadi ni dah batal jadi 10 lah. Okey kan? Okey, untuk C? C berapa? 10. Negatif 10. Ya, negatif 10. Ingat negatif cuma menunjukkan arah dia. Bertentangan arah. Okey, untuk D pula berapa? 10. Okey. Jadi dekat sini daya yang paling besar adalah A. Daya paduan yang paling besar kan, jadi 30 Newton. Jadi jawapan dia ialah A. Boleh faham ni kan? Cikgu harap kamu faham kan? Okey. Okey, cikgu teruskan slide yang berikutnya. Itu tajuk subtopik baru, iaitu daya impuls. Daya impuls kan? Daya impuls. Apa tu daya impuls? Daya impuls daripada formula tadi juga. Okey. Tadi juga kan? Di mana perubahan momentum MV tolak MU. Ini perubahan momentum atau nama lain dia adalah impuls. Impuls ialah perubahan momentum. MV tolak MU. Datang daripada formula mana? Formula adalah FT sama dengan MV tolak MU. Tadi kita tengok nota tadi, T ni kat bawah kan? F sama dengan MV tolak MU per T. Okey, saya beritahu kamu kan. Jadi MV tolak MU ni adalah impuls. Dan FT juga adalah impuls. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, impuls ni ada dua formula. Satu formula dia adalah FT dan satu lagi formula dia adalah MV tolak MU. Ni kamu kena jaga kan? Kan? Okey. Kalau kata definisi, kamu guna ni. Perubahan momentum. Unit. Unit ni sama dengan unit momentum. kg ms negatif 1. Ni kecil lah satu ni kan. Ataupun Newton second datang daripada formula ni. Sebenarnya bila kamu derive sama je. FT. F Newton. T saat. Newton saat. Boleh kan? Okey, tengok soalan ni. Nyatakan dua kuantiti fizik yang boleh menghasilkan perubahan momentum atau impuls yang lebih besar. Dia kata. Dua kuantiti fizik yang kan. Jadi kita tengok sini, kita rujuk pada formula FT. F ialah daya dan masa. FT. Kan? Untuk daya impuls. Okey, gambar ni kan, dia baling bola. Terangkan mengapa seorang pemain bola sepak melemparkan bola dengan cara seperti tunjukkan. Bila dia baling dari belakang macam ni, maksudnya dia mengambil masa yang lama untuk bola dilepaskan. Daripada belakang jauh pergi. Jadi masa yang lama. Bila masa yang lama, impuls yang besar. Sebab formula impuls adalah FT. Kan? Jadi hubungan T dengan impuls adalah berkadar terus. Jadi bila masa lama, impuls besar. Boleh kan? Dia berkadar terus. Jadi perubahan momentum lebih besar. Kenapa perubahan momentum lebih besar? Perubahan momentum adalah impuls. Impuls besar, perubahan momentum besar. Jadi sama je. Impuls ni adalah perubahan momentum. Jadi berlakunya perubahan momentum yang lebih besar menyebabkan bola bergerak dengan hal laju yang tinggi dan bergerak jauh. Boleh faham? Ini antara jawapan-jawapan yang kita perlu jawab dalam ni. Kita kaitkan dengan masa dulu. Kaitkan dengan impuls. Kait dengan perubahan momentum. Lepas tu kamu kaitkan dengan hal laju. Hal laju dia boleh gerak jauh mana. Okey, itu contoh dia. Tujuan lah. Impuls. Okey. Sama juga. Kalau sepakan ni kan. Cerita yang sama kan.
tindakan ikut lajak. Dia tendang tu kan. Daripada belakang dia tendang, pup, tendang bola kan. Yang pertama, sepakan yang kuat. Mesti sepak kena kuat lah. Diikuti dengan ikut lajak. Ikut lajak ni tujuannya supaya masa tu besar. T besar. Bila T besar, dia akan menghasilkan impuls yang besar. Impuls besar, perubahan momentum besar. Impuls tu adalah momentum bergerak dengan laju tinggi. Nampak poin yang sama. Pertama tadi apa? Masa yang besar, ikut lajak, masa yang besar, impuls yang besar, perubahan momentum yang besar, hal laju yang tinggi atau yang besar. Boleh lah Sama juga dengan gambar ni. Gambar orang main apa ni? Main apa ni? Permainan apa nama permainan ni? Main golf. Golf kan? Golf. Jadi sama juga kan? Ikut lajak juga kan? Masa sentuhan bertambah, T bertambah, impuls bertambah. Impuls tu ini, jadi perubahan momentum pun bertambah. Jadi laju bertambah. Nampak tak? Ada 4 poin. Kan? Masa bertambah, impuls bertambah, perubahan momentum bertambah, laju bertambah. Itu idea nak jawab soalan ni kan. Biasanya soalan ni bagi 4 markah kan, ataupun 3 markah. Jadi kamu boleh fikir, kalau lebih baik kalau kamu tak berapa faham, kamu tulis juga formula dalam soalan ni kan, soalan-soalan macam ni. Okey, soalan. Ahmad menendang bola dengan kekuatan 1500 Newton. Dia bagi daya dia. Daya F lah kan. Bobot F. Masa tindakan di antara kasut dengan bola ialah 0.01. Masa T lah. Masa T. T berapakah daya impuls yang dikenakan? Bukan daya kan. Berapa impuls? Impuls ada 2 formula. MV tolak MU. Satu lagi FT. Jadi ini kamu nak pakai formula apa ni? FT ke MV tolak MU? FT. MV tolak MU. FT. Okey, pandai. Jadi kita gunalah formula dia. Iaitu M tak boleh. Kita kutip dulu soalan. Jadi guna impuls sama dengan FT. Kan? Jadi FT F 1500 darab dengan 0.01. Jadi dapat 15 Newton second. 15 Newton second. Dapat dah. Hal laju bola. Hal laju bola kita dapat dah impuls. Kan? Hal laju awal. Tengok macam mana. Impuls MV tolak MU. Hal laju awal. Hal laju awal kita anggap kosong. Maksudnya bola itu belum bergerak lagi. Bila tendang baru ada hal laju akhir. Jisim diberi 0.45. Okey kan? Jadi M sama dengan 0.5 kg. Impuls gantikan impuls sama dengan 15 gantikan. Jadi kamu gantikan dalam formula. Itu. M dah ganti, U dah ganti, impuls pun kamu ganti, kamu dapat nilai hal laju akhir dia. Bila gantikan, kamu dapat V sama dengan 30 M per S ataupun MS negatif 1. Boleh faham tak ni? Boleh. Boleh kan? Okey, harap faham kan. Jadi kita ingat impuls ada 2 formula, MV tolak MU dengan FT. Kan? Supaya kamu tak keliru nanti. Okey, kita pergi pada satu lagi iaitu daya impuls. Tadi impuls, sekarang daya impuls. Daya tentu F. Formula yang sama juga kan, tapi kali ini kita tinggalkan F di sebelah kiri, T kita bawa turun. Jadi MV tolak MU per T. MV tolak MU ni adalah impuls ataupun perubahan momentum. Perubahan momentum ataupun impuls. Perubahan maksudnya tolak. Momentum akhir tolak momentum awal. MV tolak MU. T dalam masa ini. T bermaksud sela masa. Okay. T bermaksud sela masa. Boleh faham Okey, definisi. Apa maksud definisi daya impuls? Daya impuls bermaksud, ingat, cikgu cakap, bila bawah T ni maksudnya kadar. Kadar untuk atas. Kadar untuk apa? Kadar perubahan momentum. T kadar untuk atas perubahan momentum dalam masa yang singkat. Jadi hubungan masa T dengan daya impuls. T dengan F. Jadi T dengan F,
Kan? Ni T dengan F ni hubungan adalah berkadar songsang. Apa maksud berkadar songsang? Apabila masa meningkat bertambah, daya impuls akan berkurang. Ni cerita tentang masa ni kan. Ni cerita tentang daya impuls. Okey. Jadi ni graf dia kan. F macam ni. F berkadar songsang dengan T ataupun kita F berkadar terus dengan 1/T. Ni. Boleh faham kan? Okey. Kita pergi pada hubungan jenis permukaan dengan daya impuls. Ada dua permukaan yang kita kena pertimbangkan. Yang pertama ialah permukaan lembut. Lembut. Satu lagi permukaan keras. Okey, tengok permukaan lembut. Contoh dia seperti span, pasir. Pasir ni bila kamu lompat jauh lah cara sukan. Tilam, lompat tinggi, buat tilam kan. Okay. Tujuan dia supaya dia masih sela masa yang tinggi. Sela masa yang tinggi maksudnya T bertambah. Bila T bertambah, daya impuls akan berkurang. Masa bertambah, daya impuls berkurang, berkadar songsang. Jadi contoh dia ni lah. Lompat tinggi, tilam. Lompat jauh, kita bubuh pasir. Itu contoh. Boleh faham kan? Tujuan kenapa kita bubuh pasir kan? Macam kalau kawan kamu tanya, kenapa buat tilam untuk ni acara lompat tinggi? Kamu jawablah, tak sakit. Mesti jawab macam tu je kan? Sekarang dah pandai sikit jawab. Supaya masa sela masa ataupun masa hentakan tu dapat bertambah dan daya impuls dapat berkurang. Sekarang kamu boleh jawab macam tu. Boleh faham kan? Okey. Okey, kalau keras pula. Contohnya konkrit, batu. Keras kan? Dia lain kan? Sela masa dia rendah. Bila sela masa dia rendah, daya impuls tinggi. Daya impuls tinggi kan? Contoh dia, lesung batu. Lesung batu keras kan? Jadi daya impuls tinggi. Jadi bila daya impuls tinggi, habis pecah. Kalau tumbuk cabai, cili habis pecah kan? Tu contoh lah. Tumbuk cili tu akan pecah. Mudah pecah lah. Okey. Contoh dia, ni cerucuk piling. Ni nak buat rumah. Ada piling nak ketuk. Nak masukkan, piling dalam cucuk nak tanamkan piling. Jadi kena pakai benda yang keras. Lagi satu, paku dengan penukul. Hammer. Okey kan? Ini contoh-contoh yang perlu. Kadang-kadang kita perlu daya impuls. Masa ni, kita tak perlu daya impuls. Sebab dia untuk diri kita, untuk keselamatan. Ada juga kegunaan kita perlu juga. Okey. Contohnya. Okey. Untuk ni, hukum Newton yang ketiga. Dia kata setiap daya tindakan terdapat satu daya tindak balas yang sama magnitud tetapi arah yang bertentangan. Contohnya begini kan. Contohnya begini kan. Dia kata apa? Seorang katakan orang ni tolak ke lantai ni kan. Satu daya atau tiga daya akan bertindak ke atas. Maksudnya ada daya action dan akan bagi daya reaction. Action, reaction kan. Okey teman-teman. Daya tindakan, ni daya tindak balas. Dan daya ni adalah arah yang bertentangan tetapi mempunyai magnitude yang sama. Okey, contohnya kamu tolak dinding ni. 100 Newton tolak. Dinding ni akan bagi satu daya 100 Newton juga untuk melawan daya kamu tu. Supaya dinding ni lebih selamat lah. Kalau daya action lebih pada reaction, dinding ni akan runtuh. Tu. Jadi daya tu sama. Arah dia sama kan. Bukan arah dia tak sama, tapi magnitude yang sama. Magnitude maksudnya nilai dia. Kalau ni 100 Newton, ini pun bagi 100 Newton. Okey kan? Boleh faham? Begitu juga dengan kereta ni, daya tindak balas ke atas kereta, tengok ni. Daya tindakan ke atas penghalang. Dia langgar ni 100 Newton, penghalang akan bagi lagi 100 Newton. Jadi kereta ni mengalami masalah. Okey kan? Okey, contoh soalan kan. Dia kata Suilan mendayung sebuah sampan ke depan, dia menggunakan dayung untuk menolak air ke belakang. Dia tolak air ke belakang kan. Mengapa sampan itu dapat bergerak ke depan dengan cara ini? Jadi dia mendayung air sungai ke belakang. Betul tak? Dia dayung tolak air itu ke belakang. Jadi bila tolak ke belakang, satu daya yang terhasil ke depan. Kan? Okey.
satu daya F terhasil ke atas air sungai tu. Boleh kan? Jadi daya ini sama magnitude tetapi arah yang bertentangan. Jadi daya ini akan menolak sampan itu ke depan. Sampan akan bergerak ke depan. Apa kesimpulan sini? Kita bagi daya. Ini daya action, daya tindakan. Air sungai akan menghasilkan daya tindak balas. Kan? Daya tindak balas yang sama magnitude dan menolak sampan itu bergerak ke depan. Ini contoh. Kan? Ni contoh. Ni susah sikit lah kan. Kamu tengok ni. Tak ada susah. Dia kena faham sikit. Ni hukum Newton yang ketiga. Sama juga cerita ni kan. Kita daya impuls. Bagaimana daya impuls dikurangkan? Ni cikgu dah cerita tadi dah kan. Kenapa satu atlet lompat jauh kena bengkokkan kaki dia? Tujuan membengkokkan kaki dapat memanjangkan masa T. T yang besar. Bila T besar, daya impuls dapat berkurang. Okey kan? Sebab hubungan daya impuls dengan masa adalah berkadar songsang. Sama juga dengan peserta lompat tinggi, tilam yang tebal. Tilam yang tebal dapat memanjangkan masa impak kan? Semasa mendarat. Jadi bila masa dipanjangkan, daya impuls berkurang. Ini contoh. Yang satu, penjaga gol memakai glove. Ni glove ni kan. Menangkap bola. Glove lembut. Permukaan lembut. Jadi sebab lembut glove ni, masa impak yang lama. T yang besar, daya impuls yang berkurang. Ini maksud dia kan. Ini daya impuls kita perlu kurangkan. Dalam kes ni kita perlukan daya impuls yang kurang. Sebab dia untuk keselamatan kita kan. Okey, kita cuba bayar soalan ni pula kan. Dalam satu perlawanan tenis, pemain memukul bola ni 0.2 kg menuju ke arahnya dengan hal laju 20. Jadi 40 dia memukul, lepas tu dia pantul balik jadi negatif 20. Okey kan? Mantul balik kan. Masa yang diambil pelanggaran antara bola dengan raket ialah 0.01. Masa dia langgar tu, dia perlukan masa dia 0.01. Jadi kita ada V, kita ada U, kita ada T dan kita ada jisim. Jadi berapakah impuls yang dialami? Impuls. Dalam kes ini, kita nak pakai formula mana satu? MV tolak MU ataupun FT. Mana satu? MV tolak Tolak MU. Ya, bagus. Pakai MV tolak MU. M kita dah ada. Hal laju kita dah ada. Hal laju awal U. Hal laju akhir dia 40. Kan? Cerita dia kan. Dan kita guna formula T dia bagi. Jadi F MV tolak MU. Jadi MV 40. Kita pukul ni dulu 40. Kan? U kita pantul balik sini. Terbalik ni kan. U okey tak apalah kan. Tengok lah tak apalah kan. Tak kisah benda ni, berarti nilai tu kau buat nilai negatif. Okey kan? 0.2 darab dengan 40, tolak ikut formula ni. 0.2 ni jadi tolak. Kenapa dia tolak? Sebab arah yang bertentangan dengan ni. Boleh faham kan? 0.2 darab dengan 40. Ni 40 ni, MV. Okey, lepas tu negatif 20. Tu dia. Maksudnya bola tu datang dengan hal laju negatif 20 kena kepada tenis ni, dia akan bergerak ke kanan dengan V40 ms negatif 1. Itu yang sebenarnya soalan ni tadi. Kan? Okey, jadi berapa jawapan? Kita dapat jawapan dia 8 tambah sebab negatif-negatif ditambah lah kan. Tambah kita dapat 12 kg ms negatif 1. Ini unit dia adalah unit momentum. Unit untuk momentum. Boleh kan? Okey, soalan seterusnya. Berapakah daya impuls yang dikenakan ke atas bola tenis? Kita pakai formula FT tadilah. Kan? F sama dengan MV tolak MU per T. Kan? Daya impuls, formula dia F sama dengan MV tolak MU per T. Tadi kita dapat dah MV tolak MU dapat tadi kan? Iaitu 12. T berapa T? Berapa T? 0.01. Okey, terima kasih. 0.01. Jadi MV tolak MU adalah impuls bagi masa. Jadi 12 bagi 0.01
Jadi kita dapat jawapan ni adalah 1200 Newton. Negatif ni boleh abaikan lah kan. Kalau kamu cikgu tersilap ni kan. Sebenarnya 2012 kan. 1200 Newton. Tak perlu negatif kan. Mungkin wrong typing. Okey, ada soalan tak tentang soalan slide ni? Tak ada. Ada, alhamdulillah. Faham ya? Okey, cikgu teruskan lagi kan. Okey, daya impuls tinggi, masa pendek. Ni maksudnya kita perlukan daya impuls yang tinggi. Contohnya, penukul dengan paku. Kepala penukul. Jadi kita perlu masa yang pendek. Ni masa yang pendek, daya impuls yang besar. Jadi bila daya impuls besar, tujuannya paku mudah masuk ke dalam dinding ataupun kayu yang letak paku tu kan. Kamu nak masuk paku tu. Paku mudah masuk. Okey kan? Okey, yang berikutnya sepakan bola yang mempunyai tekanan udara yang cukup. Maksudnya bola tu bola tu mempunyai tekanan yang tinggi, maksudnya bola tu keras sikit lah. Bukan keras sangat. Cukup. Cukup maksudnya boleh untuk tendang kan. Kalau keras sangat, sakit kaki pula. Okey. Jadi apabila tekanan udara cukup, masa bola dengan kaki, masa sentuhan bola dengan kaki adalah pendek. Boleh faham kan? Masa sentuhan, masa sepakan tu kan, masa hentaman antara bola dengan kaki. Jadi daya impuls besar. Jadi bola boleh bergerak lebih jauh. Ini contoh. Sama juga ni, antan dan lesung. Antan dan lesung. Lesung yang bawah ni yang besar ni lah. Yang kecil ni panggil antan lah. Antan dan lesung dibuat pada batu. Batu maksudnya keras. Okey. Sebab keras, antan berhenti dalam masa yang singkat. Faham? Sebab keras, masa yang singkat. Jadi daya impuls yang besar. Okey, jadi kamu kena ingat, permukaan keras perlukan masa yang singkat, daya impuls yang besar. Kalau permukaan lembut tadi macam mana? Permukaan lembut, masa yang panjang, daya impuls yang rendah. Itu idea dia kan. Cikgu bagi nota tadi kan. Okey, cuba ayat soalan ni pula kan. Sebuah kereta berjisim 1200 bergerak dengan halaju 30 ms -1. Apabila brek ditekan, brek ditekan, kereta itu berhenti dalam masa 5 saat. Kita ambil maklumat tu. Jisim, gantikan. Bergerak dengan halaju, ni halaju, kita buat halaju sebab awal lagi, halaju awal. Okey. Dan berhenti maksudnya halaju akhir berapa? Kosong. Ya, halaju akhir kosong dalam masa 5 saat. T dibagi 5 saat. Itu kan daya. Daya yang dikenakan. Jadi kita balik pada formula F sama dengan apa? MV tolak MU tu kan. Cari A dulu. A sama dengan V tolak U over T. Jadi laju akhir dia kosong sebab apa? Dia berhenti. Tolak dengan 30 bahagi dengan 5 dapat negatif 6. Jadi A negatif maksudnya nyah pecutan. Apa maksud nyah pecutan? A negatif. Lagi apa? Apa maksud lagi? Nyah pecutan maksudnya apa? A negatif lagi satu? Gerak ke kiri. Tak, salah. Kamu dah confuse tu. Nyah pecutan bermaksud laju berapa? Berkurang. Ya, Berkurang. Dia konsep dia lain kan. Kalau pecutan negatif maksudnya arah dia ke kiri. Bertentangan arah. Kalau kalau laju nilai dia negatif, arah dia bertentangan. Kalau pecutan negatif maksudnya laju berkurang. Itu kena jaga sikit kan. Okey. Jadi kita gantikan dalam formula F sama dengan MA ataupun kamu boleh ganti terus dalam formula MV tolak MU bahagi T. Itu pun boleh. Kan? Itu pun boleh. Ataupun ganti dalam ni dulu, cari pecutan dulu. Lepas tu cari dalam formula F sama dengan MA, gantikan dapat negatif. Negatif ni hanyalah sekadar arah daya itu. Boleh faham Okey, ada soalan? Untuk soalan ni, slide ni. Ada soalan ke? Tak ada? cikgu. Okey. Ada cikgu. Tak ada cikgu. Okey, cikgu teruskan
Okey, dia kata daya tanda negatif tu. Okey, kita pergi pada soalan ni. Ni minta kamu jawab lah. Okey, dia kata Raja 4 menunjukkan zon sebuah kereta. Crumple zone. Zon remuk direka untuk apa tujuan dia? Siapa boleh jawab? C. C. Memanjangkan C, masa Jangka jangka. masa. Ya, zon remuk maksudnya dia mudah remuk. Maksudnya dianggap kawasan tu adalah kawasan lembut. Bila lembut, tak ada lembut sangat, lembut. Lembut lah dianggap lembut supaya dapat memanjangkan masa pelanggaran. Bila masa pelanggaran dipanjangkan, daya impuls adalah berkurang. Tu cara dia dianggap. Okey, yang berikut pula. Raja 2, atlet membengkokkan kaki. Membengkokkan kaki untuk apa? Apa jawapan dia? D. D. Hentaman antara kakinya dengan pasir. Okay, masa dapat mengurangkan masa hentaman. Mengurangkan masa ke? Masa hentaman. Daya impuls kan. Pasir apa? Lembut ke keras pasir? Lembut. Lembut. Jadi sebab pasir tu lembut, jadi dia dapat memanjangkan masa hentaman. Betul tak? Dengan kaki. Jadi jawapan apa sekarang? B. Okey, dapat mengurangkan daya impuls. Jadi masa dipanjangkan sebab pasir tu lembut. Jadi daya impuls dapat dikurangkan. Ingat Ingat ada dua permukaan. Satu permukaan keras, satu permukaan lembut. Boleh Okey, ni lagi satu. Pemain bola lisut menggerakkan tangannya ke belakang. Nak tangkap bola mesti tangan pergi ke belakang. Pergerakan tangan ini bertujuan apa? Menambahkan masa. Ya, betul. B. Menambahkan masa untuk menghentikan bola. Menambahkan masa satu hal. Bila masa bertambah, daya impuls adalah berapa? Berkurang. Jadi tangan tak sakit lah. Boleh faham? Tangan pun tak sakit. Okey. Nombor seterusnya, sebelah tu pula. Lompat tinggi mendarat di atas tilam. Apakah fungsi tilam? Apa? A, B, C? C. Ya, tak lain tak bukan mana lah. Mengurangkan daya impuls. Yang bertindak ke atas atlet. Itu. Jadi C Kalau orang tanya, kenapa letak tilam? Tak payahlah jawab. Tak sakit. Sekarang kamu jawab. Mengurangkan daya impuls. Bila daya impuls berkurang, barulah tak sakit. Itu contoh dia. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, tajuk yang baru, berat. Ini kita habis lambat sikit. Tak apa Boleh? Tak apa, siapa yang ada hal tak apalah. Cikgu tak kisah kamu nak keluar awal. Sebab kita buat rakaman kan. Okey Okey, berat. Berat definisi ialah daya tarikan graviti yang bertindak ke atas objek. Berat. Atau bahasa Inggeris panggil weight. W. Okey Jadi dia adalah kuantiti vektor yang bertindak pada arah bawah ataupun ke arah pusat bumi. Sebab minggu depan, minggu lagi 1-2 minggu kita akan bincang tajuk kegravitian. Dia banyak formula kamu kena tengok betul. Okey, formula diberi sini. F sama MA, ni daya yang biasa. Sebab dia berat, force telah bertukar jadi W, weight, berat. W sama dengan M, jisim. A, pecutan telah tukar jadi G. G adalah pecutan graviti ataupun kekuatan medan graviti. Itu panggil G. F berat. Okey, unit untuk pecutan graviti ada banyak lah, ada dua lah. Bukan banyak lah, ada dua. Satu, kita tengok apa itu pecutan. Bila G sama dengan, jadikan G sebagai tajuk rumus. G sama dengan W per N. W per N. Jadi kita sini unit untuk berat ialah N. Unit untuk jisim ialah kg. W per M. G sama dengan W per M. Jadi W adalah Newton. Meter adalah meter pula. Jisim adalah kg. Jadi naik atas jadi kg negatif 1. Newton kg negatif 1. Ataupun boleh juga kamu sebut dalam pecutan graviti iaitu ms negatif 2. Okey jadi ada dua Jangan terkejut tengok. Cikgu ada unit ni pula ke? Ini unit untuk kekuatan medan graviti. Dia pakai unit ni. Kalau pecutan graviti ms negatif 2. Tapi dua-dua tu sama sebenarnya. Okey, cikgu teruskan.
Okey, perbandingan berat dengan jisim. Perbandingan berat dengan jisim kan. Berat ialah daya tarikan graviti, daya terang tadi dah. Jisim, kembali pada asal, kuantiti jirim yang terdapat dalam objek. Kan? Jisim tidak berubah. Berat berubah kan. Sebab graviti, berat bergantung pada graviti. Jadi graviti bumi, graviti bulan tak sama kan. Jadi berat kamu di bumi lain, berat kamu di bulan pun lain. Sebab tu magnitude dia berubah, nilai dia berubah. Mungkin dekat bumi kamu dapat 9.8. Kalau 1 kilogram, kamu dapat berat dia adalah 9.81 kan. Berat dia, 1 darab kan. Tapi kat bulan mungkin kamu dapat 3.3 Newton berat dia kan. Okey, contohlah. Dan berat ada kuantiti terbitan. Kenapa kuantiti terbitan? Dia ada formula. W sama dengan mg. Jisim, kuantiti asal. Kenapa? Sebab dia adalah tidak boleh diterbitkan lagi dan dia dapat daripada bacaan penimbang. Kan? Ni tahulah. Berat ada arah, arahnya ke bawah. Jadi kuantiti vektor. Jisim, skala. Kan? Okey, anda tahu dah. Okey, unit dah terang. Kuantiti vektor. Okey, ni unit lah kan. Unit silap ni kan. Unit Newton. Ini adalah unit untuknya kilogram. Okey, boleh faham kan? Bezakan berat dengan jisim. Jadi jisim kamu dekat bulan, jisim kamu dekat bumi sama tak sama? Sama. Sama kan? Sebab jisim Sama. beratnya tak sama kan? Okey, bagus. Ni soalan contoh lah. Bukan contoh-contoh yang ada. Okey, kalau dekat bumi, jisim kamu 100. Dekat angkasa lepas tu pun 100 juga. Dekat permukaan bumi pun 100 juga. Nampak? Sama je jisim. Tapi dia bila berada di kawasan di permukaan bumi, kekuatan medan graviti dia 9.81 ms negatif 2 ataupun Newton kg negatif 1 tadi tu. Yang tu cakap tadi nilai ni kan. Okey, kamu gantikan dalam formula W sama dengan mg, kamu akan dapat 981 Newton. Ni berat pada permukaan bumi. Kan? Ini berat pada di angkasa lepas. Jadi di angkasa lepas kamu berada dalam keadaan terapung, tak ada daya tarikan graviti adalah sama dengan kosong. Jadi W sama dengan mg. Jadi M 1000 G kosong. Jadi 1000 lah. 100 darab kosong. 100 darab kosong jadi kosong. Jadi kamu tak ada berat semasa berada di angkasa lepas. Tapi jisim ada kan, jangan lupa kan. Okey, dia bukan bulan pun sama. Sebab bulan ni dia punya kekuatan dia adalah 1/6 daripada bumi. 9.81 darab 1/6. Jadi kamu kira ni, ni tersilap ni kira ni. Lebih kurang 300 lebih kan. 100 darab dengan ni bagi 6, ni dapat 300 lebih kan. Okey. Jadi kamu kira ni ada kesilapan kan. Okey, boleh faham dah ni kan? Clear tak? Boleh kan? Okey, terima kasih. Okey, kita teruskan lagi ya. Okey, kita teruskan. Sama juga. Ni soalan ni. Ni ada jawapan siap lah. Sepatutnya cikgu hilangkan jawapan ni. Tak sedar kan, tak apalah. Sebuah kapal angkasa bergerak daripada bumi ke Marikh. Kekuatan medan graviti di permukaan Marikh, dia bagi ni. Kalau bumi 9.81, Marikh ni 3.7. Kan? Kapal angkasa itu membawa kapsul 100 kg diukur di bumi. Berapakah jisim di bumi? Jisim ambil nilai yang sama, 100. Berapakah jisim kapsul di angkasa lepas? 100. Sama juga. Berapakah jisim di Marikh? Sama juga. Jisim semuanya sama. Berapakah berat kapsul di bumi? Berat. Bila berat, darab dengan 9.81. Berat kapsul di angkasa lepas, darab dengan kosong. Angkasa lepas, pecutan ni kosong, kita cerita tadi. Berapakah berat kapsul di Marikh? Darab dengan 3.7 yang kita ambil daripada sini. Okey. Saya rasa tak ada masalah kot selain ni kan. Ada soalan tak? Tak ada kan? Ni cara nak kira kan. Okey, kita buat soalan kan. Soalan yang berkaitan dengan bab ni. Yang pertama kan. Okey, raja menunjukkan sebiji telur dilepaskan ke atas sebongkah kayu. Telur itu retak selepas impak. Retak kan telur tu kan. Maksudnya ni sebelum, keadaan sebelum ni selepas. Letak permukaan kayu. Jadi permukaan kayu dianggap sebagai permukaan keras ke lembut? Keras. Keras kan. Sebab itulah dia pecah. Kenapa dia pecah? Daya impas yang tinggi ke rendah? Yang Tinggi. besar.
Boleh besar kan? Namakan daya bertindak semasa impak. Senanglah, daya impas. Dia tanya daya impas. Beri sebab mengapa telur itu pecah. Sebab daya apa tinggi? Daya impas yang tinggi. Daya impas yang tinggi, atau kamu jawab permukaan yang keras, masa hentaman yang pendek. Jadi mana-mana kamu boleh jawab. Mana-mana dikira sebagai betul. Jawapan yang betul kan? Okey, cikgu teruskan lagi ya. Okey. Kita sebiji telur dijatuhkan ke atas sebongkah kayu. Telur itu retak. Tadi yang bincang tadi kan. Hitungkan momentum sebaik sebelum impak. Momentum maksudnya dia punya ni lah. P sama dengan mv. Okay, kan? Jadi momentum sama dengan mass time velocity. Jadi kita tahu momentum dia sama dengan 0.05. Mass diberi dekat atas tu, iaitu 0.05 ni dibagi ni M mass time dengan velocity 5. 5 ni soalan dia bagi tadi kan. Itu 5, itu 5 ms. Dia kata hal laju telur sebaik saja sebelum impak 5. Jadi mv. Minta momentum. Boleh kan? Faham ke ni kan? Pakai formula momentum saja. Beri cadangan bagaimana anda boleh mengelakkan telur itu pecah apabila dijatuhkan pada ketinggian yang sama. Okey, cikgu tanya kamu kan. Kalau ketinggian yang sama, apa yang sama? Laju. Ya, hal laju yang sama. Ingat kan? Ketinggian yang sama, hal laju yang sama. Kita bincang lah itu kan. Tu. Dalam kes ni. Jadi, hal laju yang sama. Dan sekarang kita nak elak bagaimana telur itu daripada pecah. Jadi kita gantikan permukaan bongkah kayu itu dengan apa? Span. Span. Dan ganti kayu itu dengan bahan berspan, bahan lembut. Tilam, balut telur dengan bahan yang lembut. Telur balut pula kan. Ini dapat mengurangkan daya impuls. Dia daya impuls tinggi, dia akan pecah. Okey kan? Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya. 2018 nombor 2. Okey, soalan seterusnya kata ni. Raja menunjukkan pelari pecut. Okey. Ada blok pelepas. Ni ada spring depan ni, akan tolak ke depan kan. Ada spring ni. Starting block kan. Blok pelepas. Okey kan. Okey, jisim dia 60 kg. Apa? Jisim ialah kuantiti asas. Boleh kan? Jisim adalah kuantiti asas. Tadi gue terang tadi. Jisim adalah kuantiti asas. Berat adalah kuantiti terbitan. Ini kan. Okey. Kata lengkapkan ayat berikut tanda right lah. Jawapan yang betul. Jawapan yang betul. Jadi blok pelepas digunakan untuk apa? Untuk apa ni satu jawapan? Meningkatkan perubahan momentum. Ya, bagus. Meningkatkan perubahan momentum. Mula-mula hal laju awal dia kosong. Bila tembak saja, pum, tembak. Jadi pelajar tu terus lari laju dengan hal laju yang tinggi. Kenapa bila laju lebih tinggi? Sebab ada spring. Ataupun kita panggil blok pelepas. Ataupun starting block. Okey, terima kasih, betul. Okey, dia kata pelari pecut itu mengenakan daya 450 Newton. Selama 400 milisaat. Jaga ni kan. Ada milisaat. Jadi 400 ni kena tukar dalam saat. Jadi 400 darab dengan 10 kuasa berapa? 10 kuasa berapa? 3. Negatif 3. Negatif 3 kan. Itu cara dia. Hitungkan impuls. Impuls ada dua formula, MV tolak MU. Lagi satu FT. Ya, kita pakai FT. Pandai. Jadi guna FT, tukarlah T tu 400 darab 10 kuasa negatif 3 dapat 0.4 saat. Jadi kita darab F dia kita tahu 450 Newton dia bagi tadi. Jadi impuls sama dengan FT. Kita pakai formula FT. Jadi 450 darab dengan 0.4. Ini F, ini T. Jadi kamu dapat jawapan 180 Newton saat. Ni contoh dia. Boleh faham Clear kan? Senang soalan ni. Soalan SPM senang kan? InsyaAllah lah. Okey, kita habis dah bab ni. Kita bincang sikit sambungan yang hari tu kan. Kita tak habis lagi kan untuk buat ni kan. Okey, cikgu sambung kan.
Bagi yang rasa tak tahan dah letih, ada hal tak apalah, cikgu tak kisahlah kan. Okey, Ketas 2A SPM 2012 nombor 5. Tengok soalan ni. Momentum kan? Masih lagi kan? Dia kata ni Rajas 5 menunjukkan pergerakan bola bowling dan sebuah pin bowling sebelum dan selepas pelanggaran. Ni sebelum, ini adalah selepas pelanggaran. Ni sebelum, ini selepas. Okey kan? Okey, dia bagi ni sebelum, keadaan sebelum bola bowling 2.5, pin bowling kosong. Kenapa pin bowling kosong masa ni? Sebab dia berada dalam keadaan stationary, pegun. Okey kan? Momentum selepas pelanggaran. Ni selepas pelanggaran nampaknya dua-dua bergerak. Bola bowling 0.4, pin bowling 2.1. Maksudnya momentum ni dia dah kira siap dah kan. Maksudnya M darab V. Dia siap kira dah bagi 0.4, ini 2.1. Boleh faham kan? Tengok, momentum sebelum pelanggaran 2.5, ini kosong, tambah 2 jadi apa? 2.5 kan? Momentum selepas pelanggaran 0.4 tambah dengan 2.1. Jadi berapa? 2.5. 2.5. Ya, jadi 2.5. Jadi sama lah dua-dua kan? Jadi senanglah. Kita dah tahu dah. Jumlah momentum adalah sama. Apakah maksud momentum? Momentum kita balik pada formula dia. Momentum ialah P sama dengan MV. M adalah jisim darab hal laju. Kalau kamu tulis jisim darab hal laju pun boleh. Jisim darab hal laju ataupun kamu tulis hasil darab jisim dan hal laju. Ataupun kamu jawab dalam bahasa Inggeris product mass and velocity. Itu pun boleh. Okey kan? Okey, tengok sini pula kan. Berdasarkan rajah, tentukan jumlah momentum bagi bola baling, bola bowling ni kan, bowling dan pin bowling. Sebelum pelanggaran. Sebelum pelanggaran, maksudnya tentukan jumlah kan. Jadi ini adalah bola bowling dengan pin bowling. Jadi 2.5 tambah kosong. Jadi dapat kamu jawab tadi 2.5. 2.5 tambah kosong 2.5 ni. Ni tambah 2. Boleh Selepas pelanggaran apa? 0.4 tambah 2.1. 0.4 tambah 2.1 dapat 2.5. Dia suruh bandingkan jawapan anda. Banding tengok, banding nak banding apa sama. Jadi tulislah. Sama. Jangan kau kata mana yang lebih. Sama lah. Dia tambah sama. Sebab dia mematuhi prinsip keabadian momentum. Okey. Nyatakan satu kesimpulan tentang jumlah momentum. Jadi kita kata jumlah momentum sebelum pelanggaran adalah sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Ni. Namakan prinsip keabadian momentum. Okey kan? Abadi maksudnya kekal nilai tu. Nyatakan tentu syarat yang diperlukan untuk mengaplikasikan prinsip fizik yang dinyatakan dalam rajah D2. Soalan ni ramai pelajar tak boleh jawab. Agak lama apa? Siapa boleh jawab? Siapa nak cuba jawab? Saya. Tiada daya Apa luar bertindak. Kata Syed. Ya, okey, pandai. Maksudnya kan sistem tu berlaku dengan freely, bebas. Tapi bila ada orang kacau, daya luar yang bertindak, jadi dia akan apa? Dia akan mengganggu sistem tu. Jadi tiada daya luar yang bertindak ke atas sistem tersebut. Boleh faham kan? Ni syarat-syarat dia. Okey, boleh kan? Cikgu teruskan. Bagus, kamu tengok banyak dah boleh jawab kan? Harap yang lain pun boleh lah. Okey kan? Okey, soalan seterusnya. Dia kata sini, tenaga kinetik bola bowling dan pin selepas pelanggaran berkurang. Maksudnya tenaga kinetik ni berkurang maksudnya tidak kekal. Betul tak? Tadi mula-mula tinggi. Lepas tu berkurang. Jadi maksudnya tenaga kinetik tidak berkurang. Apakah jenis pelanggaran ini? Tenaga kinetik tidak apa? Kenyal ke tidak kenyal? Tidak kenyal. Tidak kenyal. Okey, tidak kenyal. Ingat juga tadi kan? Tidak kekal, tidak kenyal. Dan nota sebelum tu kan? Tidak kekal, tidak kenyal. Tenaga kinetik tidak kekal, pelanggaran tidak kenyal. Okey kan? Boleh faham kot kan? Tu dia. Cikgu cari ayat tu supaya kamu lebih mudah faham. Okey, tu fizik dia lah. Tidak kenyal, tidak kekal. Ni tips dia kan? Okey. Yang mana tak sempat salin tak apalah, cikgu boleh hantar video ni. Kita buat rakaman kan. InsyaAllah cikgu hantar cepat lah kan. Lepas tu kita ni lah apa jawapan sekali cikgu hantar kan.
Okey, soalan seterusnya. Soalan seterusnya. Okey ni. Raja 2 menunjukkan seorang lelaki berdiri di atas sebuah bot yang pegun. Lelaki itu kemudian melompat keluar dari bot itu. Lompat pula. Bot itu bergerak menjauhi jeti semasa lelaki itu melompat. Ini macam hukum Newton yang ketiga lah kan. Dia lompat sini, dia bagi daya tidak menolak, dia bagi daya tidak balas apa sampan ni akan bagi daya yang sama. Arah yang sama, arah yang berlainan tetapi magnitude yang sama. Tu dia kan. Nyatakan prinsip fizik yang berkaitan dengan gerakan ini. Jadi banyak boleh jawab lah. Jadi prinsip fizik dalam ni kita lebih pada prinsip keabdian momentum. Dia melibatkan momentum jenis letupan. Momentum jenis letupan. Terangkan mengapa bot itu bergerak menjauhi jeti semasa lelaki itu melompat. Kenapa bergerak jauh? Jadi ini jawapannya. Momentum lelaki ke depan, bila dia pergi sini momentum ke depan sama dengan momentum bot itu ke belakang. Ini sama dengan konsep peluru dengan pistol. Dia pergi ke depan, dia pergi ke belakang. Momentum dia sama. Okey, boleh tak ni? Okey, tak ada masalah. Boleh cikgu. Teruskan. Okey, soalan kiraan. Jisim lelaki 50 kg. Ni, lelaki ni. Jisim bot. Dia bagi dah. Dia bot bagi 20. Okey. Jadi kita tengok kan. Dalam keadaan rehat. Ini sebelum berlakunya action tu lah kan. Sebelum letupan tu. Jadi P bot tambah P man orang tu. Okey kan. Jadi kita kat sini kan. Momentum bot MV. Momentum orang tu MV juga. Tapi untuk orang tu lah kan. Jadi bila M bot bawa M man ni, kita bawa ke sana jadi negatif lah. M bot sama dengan ni. Jadi tanda negatif. Boleh faham ke tanda negatif kan? Sebab ni kosong, bawa sana jadi negatif kan. Okey, jadi kita gantikan M bot 20. 20 yang ni kan. 20 ni. V bot kita tak tahu. Okey. M 50 sebab soalan tanya V bot itu kan laju bot. Okay. M 50 kg ni. V man dia bagi ni. Jisim hal laju 2. Gantikan sini. Jadi kamu dapat V bot sama dengan negatif 100 bagi 20 ataupun sama dengan negatif 5 ms negatif 1. Negatif ni menunjukkan arah dia adalah ke kiri. Ini adalah hal laju. Boleh faham kan? Hal laju, hal kiri. Namakan aplikasi fizik dalam bidang penerokan angkasa lepas. Dia aplikasi maksudnya kegunaan dia kan. Tapi dalam bidang angkasa lepas. Jadi kamu boleh terangkan dalam konsep roket dan satelit. Bagaimana roket tu boleh dilancarkan. Roket sebenarnya roket kan. Boleh faham ke ni? Boleh kan? Boleh cikgu. Okey, kita teruskan lagi. Soalan MRSM 2015 nombor 2. Kita tengok sama kan. Okey ni. Raja menunjukkan sebiji kelapa jatuh dari ketinggian 10 meter. Apakah dimasukkan dengan jatuh bebas? Jatuh bebas. Jatuh maksudnya apa? Jatuh ke bawah. Bebas maksudnya tanpa apa? Sebarang Tanpa dari rintangan udara. Tanpa rintangan udara. Boleh? Jatuh dengan daya tarikan graviti tanpa rintangan udara. Boleh kan? Ataupun jatuh disebabkan daya tarikan graviti sahaja. Tu boleh. Okey, nyatakan perubahan tenaga yang berlaku. Buah kelapa jatuh bebas ke bumi. Apa perubahan tenaga? Tenaga apa atas tu? Ya, tenaga keupayaan graviti kepada tenaga Kinetik. Ya, pandai. Tenaga kinetik. Tenaga kan? Tenaga jatuh kan? Hitungkan kelajuan buah kelapa tersebut sebelum ia menghentam permukaan tanah. Jadi kita guna formula tenaga keupayaan graviti mgh telah bertukar menjadi tenaga kinetik setengah mv kuasa 2. Jadi kamu gantikan macam ni kan. Jadi kamu gantikan ni M ni jisim kelapa yang sama kau boleh potong. M. Jadi 2 ni kau bawa ke sana jadi 2 GH. Jadi ganti G sama dengan 10 9.81 boleh. Okey kan. Dia dimudarkan. H adalah 10 meter. Kita ambil dari sini. 10 meter ni. Dan gantikan dapat 200
Tapi belum lagi jawapan kan. Sebab ni V kuasa 2. Kamu kena bawa sana puncakan dapat 14.14 ms negatif 1. Boleh faham kan? Itu perubahan tenaga yang berlaku dalam ni konsep jatuh bebas. Konsep tenaga ni masa kamu belajar masa kamu tingkatan 3 kan. Masih berkait rapat dengan bab ni kan. Okey. Soalan seterusnya. Apakah terjadi kepada masa gerakan jika objek tersebut mengalami jatuh bebas dari ketinggian yang sama? Apa tu? Apakah ini masa gerakan jika masa gerakan jika Bertambah. objek mengalami jatuh bebas? Bertambah. Tambah. Jadi ia jatuh lebih perlahan. Sebab apa? Kita tak baca atas tadi. Nampak tak? Objek mengalami jatuh bebas dari ketinggian yang sama di bulan. Masa akan bertambah. Masa bertambah ataupun dia akan jatuh lebih perlahan. Kenapa? G yang lebih rendah. Kalau bulan, buah kelapa tu jatuh dalam masa yang lebih lama. Boleh faham ke kan? Clear tak? Faham. Okey. Okey, teruskan soalan MRSM 2016 nombor 2. Cikgu dah merapu bulan ni. Okey. Soalan nenas pula ni. Okey kan? Sebiji pair dan sebiji nenas. Ada pair dengan nenas kan. Jatuh serentak pada ketinggian sama iaitu 10 meter dari permukaan lantai. 10 meter dari permukaan lantai. Ni H. Okey, kata nyatakan jenis gerakan kedua semasa jatuh ke bawah. Jawapan? Pecutan seragam. Kenapa pecutan seragam? Sebab dia tanya gerakan. Cuba bagi ingat kamu Kalau tanya gerakan, kamu boleh jawab 2. Pecutan dan apa? Alaju. Ya, halaju. Kalau kamu jawab halaju macam mana? Halaju apa? Halaju. Ya, halaju bertambah. Kan? Objek jatuh ke bawah, halaju bertambah. Ataupun pecutan seragam. Seragam tu lah nilai dia 9.81 ataupun budarkan 10 lah. Apakah perubahan tenaga yang dialami? Tadi dah tanya dah. Cikgu lajukan sikit. Itu tenaga apa? Keupayaan graviti kepada tenaga kinetik. Hitungkan laju sejurus yang mencecah permukaan lantai. Jadi kita boleh guna formula tadi. MGA sama dengan setengah MV kuasa 2. Ni. M kita potong. Jadi kita darabkan. Sama dengan kes tadi. Sebab apa? Ketinggian H ni diambil 10 meter. Jadi ni H. Ini G kita ambil 10 ms negatif 2. Ini dapat 200 ni kan. Okey, soalannya. Buah nenas itu diganti dengan segumpal kertas. Nenas tukar kertas pula. Ramalkan perubahan dalam jenis gerakan ini. Apa? Apa yang berlaku? Perubahan apa? Perubahan dalam gerakan. Sama ke tak sama? Sama. Okeylah, cikgu tertekan pula. Sama. Kenapa sama? Sebab dia dianggap buah pir dengan nenas tu jatuh dalam keadaan tanpa udara. Vacuum. Boleh kan? Tanpa udara. Sebab yang kita menganggap dia kan? Jatuh dalam kedua-dua adalah jatuh bebas. Okey. Okey, soalan 2012 nombor 2. InsyaAllah. Tengok teruskan. Okey ni. Soalan berikutnya dia kata. Dia kata helikopter moving in constant velocity. Jadi dia bergerak dengan laju seragam. Laju seragam pada ketinggian 102 ni. H, height. Okey. Apakah maksud velocity? Velocity apa formula? Velocity laju sama dengan sesaran bahagi masa. Kan? Boleh juga jawab macam tu. Ataupun sesaran per masa. Atau kamu kata kadar perubahan sesaran pun boleh. Kadar sesaran. Boleh kan? Kadar sesaran. Okey, soalan ni. Mark and label the vertical force. Daya secara paksi Y lah. Vertical force pada helikopter. Maksudnya ada daya bawah, daya atas. Daya bawah ni daya apa? Berat. Daya apa ni? Berat. Daya atas? Daya angkat. Daya angkat. Boleh kan? Jadi kita punya daya angkat. Bawah tu daya berat. Okey lah tu kan? Okey, soalan dia. Dia kata the engine helikopter suddenly fail. Masalah lah helikopter kan. Helikopter mengalami free fall.
Free fall maksudnya dia jatuh tanpa di tangan udara ni. Okay. Calculate the final velocity. Final velocity kita tengok dia punya formula tadilah. mgh sama dengan setengah mv cosine 2. Tapi h dia telah tukar jadi 120. Jadi kita gantikan. Sama je. Potong M, V cosine 2 ganti kan. Ganti M, 2GH, G10, H 120 ambil daripada sini. Digantikan. Lepas tu punca kuasakan. Dapat 48.98 MS negatif 1. Boleh faham? Boleh? Boleh. Boleh? Boleh Amsa. Okay, cikgu teruskan kan. Okay, soalan SPM 2003 nombor 4. Kita habis slide ni kan. Okay. Okay, soalan ni. Rajah 6 menunjukkan fotograf stroboskop. Menunjukkan dua bola keluli yang sedang jatuh bebas. Kedua bola itu jatuhkan serentak dengan ketinggian yang sama. Okey, jatuh bebas maksudnya dia jatuh dalam vacuum. Ketinggian yang sama maksudnya dia punya hal laju yang sama. Jadi kamu tengok dia stroboskop ni maksudnya dia mengukur pergerakan ini kan. Stroboskop ni macam pita detik sikit cara kira dia kan. Jadi jarak ni nampak macam dekat kan, rapat kan? Jarak dua ni kan. Lepas tu semakin jauh. Maksudnya apa? Jarak ni rapat, lepas tu jauh, makin jauh. Apa maksud dia? Siapa boleh jawab? Rapat, jauh maksud. Gerakan dia apa? Kita seragam. Dan seragam. Pencipta seragam betul. Hal laju bertambah. Kan? Sebab jarak tu semakin bertambah. Daripada atas dia rapat, lepas tu makin ke bawah besar-besar. Maksudnya makin panjang kan. Jadi bila jarak tu jauh, maksudnya hal laju bertambah. Hal laju bertambah maksudnya pencipta seragam tu. Betul lah kamu jawab tu kan. Okey, soalan ni tanya, perhatikan fotograf, kata persamaan, dua kesamaan bagi ni lah. Kedua-dua bola itu. Yang pertama kita tengok, kedua bola sama, jarak antara bola bertambah. Itulah. Dia kata kedua-dua bola, the position both ball are same. Maksudnya dua-dua bola ni kedudukan ni sama. Kalau sini sama, ni sama. Boleh kan? Tu maksud dia. Dan dia kata jarak antara bola bertambah. Sama juga. Jarak antara bola ni bertambah pun sama. Kira soalan ni kadang susah sikit kita nak jawab sebab dia tanya similarity, kamu nak terang macam mana. Susah sikit. Pertama kita kata kedudukan dia sama. Lepas tu jarak antara dua bola pun adalah sama. Sama maksudnya jarak antara bola ni semakin bertambah. Jadi kedudukan bola adalah sama. Sama. Dan jarak antara bola bertambah. Jarak dia rapat. Itu bertambah. Jarak dia bertambah. Boleh faham tak ni? Boleh faham tak ni, Bab? Boleh kan? Boleh. Namakan satu kuantum fizik yang menyebabkan kedua bola terjatuh. Senang saja jawapan ni ialah berat ataupun daya tarikan graviti. Okey kan? Okey, berdasarkan kedua-dua bola itu, okey, semasa jatuh bebas kan, terdapat satu kuantum fizik yang malar. Namakan kuantum fizik itu. Apa? Siapa jawab? Pecutan graviti. Pecutan graviti. Ya, pecutan graviti. Kan? Pecutan. Jatuh ke bawah, pecutan tetap 9.81 dan nilai dia mesti adalah positif. Boleh kan? G adalah positif. A sudah tukar jadi G. G nilai adalah positif 9.81. Okey. Berapakah nilai kuantiti itu beserta nilainya? Ini senanglah kamu jawab. Itu 9 point. Cikgu beritahu tadi. 9.81 ataupun dibundarkan 10 ms negatif 2. Okey, ada soalan? Okey, tak ada kan? Cikgu teruskan. Nyatakan hubungan jisim bola dengan nilai kuantum fizik yang dinyatakan. Hubungan jisim. Ada hubungan tak? Jisim dengan kuantum fizik yang kau nyatakan? Ada. Tidak kan? Jisim tidak mempengaruhi pecutan graviti. Walaupun kita nampak tadi bola yang berlainan, mesti jisim yang berlainan. Tapi cara pecutannya adalah pecutan yang sama. Boleh faham kan? Okey. Ini pula cerita lain pula. Sebiji bola dibaling tegak ke atas dengan hal laju tertentu. Apakah yang berlaku pada gerakan bola itu semasa bergerak ke atas? Ni baling ke atas pula. Baling ke atas, maksudnya apa? Hal laju Kurang. Ya, hal laju berkurang. Beri sebab anda. Apa alasan? Siapa nak cuba?
Menentang Bola arah. bergerak melawan arah Menentang tarikan arah graviti. tarikan graviti. Boleh lagi? Boleh menentang daya tarikan graviti. Okey, jangan sekian saja dari cikgu. Cikgu mengucapkan terima kasih kerana kamu sudi mendengar juga masih ramai lah. Dah lebih pun masa kamu ada yang keluar tak apalah, mungkin ada hal. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih, Cikgu. Okey, sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. 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 Terima kasih, cikgu. Okey, sama. Hey yo, can I get a Aisha? Cikgu. Okey, terima kasih.